Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Farah Najah binti Nordin, nombor matrik 204015 dan Nama saya Cik Nur Jihan binti Cik Rani, bernombor matrik 203468. kami dinamakan Danalog Emoji. Dalam proses PDP kami akan mempersembahkan watak dan perwatakan menggunakan emoji dan bahan bantu mengajar dadu. Dalam PDP, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan kumpulan tersebut akan mempunyai 6 orang pelajar. Seterusnya, pelajar akan diberi masa selama 15 minit untuk bersiap sedia dengan aktiviti yang akan dijalankan. Seterusnya, pelajar akan melontar dadu yang telah cikgu sediakan sebagai bahan bantu mengajar. Dan dadu itulah yang akan menentukan watak dan perwatakan yang akan dipersembahkan oleh pelajar. Pelajar akan menggunakan teknik monolog untuk mempersembahkan watak dan perwatakan. Nur Jihan akan memperkenalkan kepada kalian satu bahan bantu mengajar dalam bentuk permainan bagi watak dan juga perwatakan dalam novel Pantai Kasih. Okey, seperti yang kalian lihat, di hadapan saya terdapat satu papan pin yang mengandungi perwatakan bagi watak-watak dalam novel Pantai Kasih. Ini terdapat satu segi empat yang kita kenali ataupun kita sebut namakan sebagai dadu. Dadu ini mengandungi watak-watak, sama ada watak utama maupun watak sampingan dalam novel Pantai Kasih. Kalian lihat ada 6 perwatakan, dipersesuaianlah dengan ada 6 watak. Di kat sini maksudnya satu perwatakan bagi satu watak. Okey, saya perkenalkan terlebih dahulu tentang perwatakan yang terdapat dalam novel Pantai Kasih ini. Pertama sekali ialah baik hati. Yang kedua, panas barat. Yang ketiga, berat cita-cita tinggi. Yang keempat, tegas. Yang kelima, materialistik. Dan juga yang keenam, keras hati. Okey, kalau kita balik kepada dadu ini dan watak ini, kita perkenalkan dari watak utama dulu lah. Okay, watak utama iaitu Dr. Raiha. Yang kedua, seterusnya watak sampingan. Watak sampingan ini selebihnya lah Felicia Ladosi yang kita kenal sebagai Sister Felicia Ladosi, Dr. Sadis, ayah kepada Dr. Raiha, kita kenal sebagai ayah Dr. Raiha, Dr. Umar, dan akhir sekali pesakit, iaitu Nong Sirat. Cara menggunakan BBM ini, pertama sekali pelajar akan melemparkan dadu ini seperti pelajar akan melemparkan dadu, kemudian pelajar akan mula mengenal pasti apakah watak atau gambar atau nama singkatan maupun nama penuh yang terpapar di bahagian atas dadu ini. Seperti yang kalian lihat, setelah saya lemparkan tadi, ia terpapar nama ataupun watak Dr. Sadis. Maka pelajar akan beralih kepada papan pin yang mengandungi perwatakan. Pelajar akan mula membuat pilihan jawapan. Pelajar akan pilih apakah perwatakan bagi Dr. Sadis ini. Adakah Dr. Sadis ini seorang yang baik hati, ataupun ia seorang yang panas barat, ataupun ia seorang yang bercita-cita tinggi, atau dia seorang yang tegas, atau mungkin Dr. Sadis seorang yang materialistik, atau Dr. Sadis seorang yang keras hati. Pelajar akan mula memilih jawapan yang tepat dan sesuai dengan watak Dr. Sadis ini. Kemudian, pelajar akan menandakan jawapan di bahagian ruang kosong yang berwarna hijau bagi watak itu. Kalau Dr. Sadis, pelajar akan memilih jawapan iaitu panas barat. Kemudian, pelajar akan menandakan jawapannya seperti ini. Menuliskan jawapan menggunakan pen ataupun marker seperti ini. Dr. Sadis, singkatan, boleh singkatan saja. Okey. Disebabkan oleh nama bagi BBM kita ialah Danalog Emoji, iaitu dadu, monolog dan juga emoji, maka setelah pelajar membuat lemparan dadu ini dan mendapat watak yang mereka peroleh, lalu mereka mula mengenal pasti apakah perwatakan bagi watak-watak ini. Seterusnya, apa yang mereka perlu buat ialah bagi mengujilah ini kepada guru-guru, supaya guru-guru itu dapat menilai pelajar-pelajar mereka. Pelajar-pelajar ini perlu membuat satu teknik, menggunakan satu teknik. Kita ada banyak teknik. Teknik monolog, teknik dialog, teknik lakonan dan sebagainya. Tapi untuk permainan ini kita gunakan teknik monolog, di mana saya rasa ianya lebih mudah dalam melakukannya kerana ia hanya menggunakan satu pihak, iaitu pelajar itu sendiri. Bagi memastikan ataupun kita ingin menilai sama ada pelajar itu faham ataupun tidak tentang perwatakan di dalam novel Pantai Kasih ini. Sebagai contohnya tadi, pelajar itu telah mendapat watak Dr. Sadis dan telah pun membuat perwatakan bagi watak Dr. Sadis itu iaitu panas barat. Maka pelajar akan membuat satu ayat dan mula bermonolog menggunakan emoji. Langkah pertama, masuk pada aplikasi mesej. Seterusnya, tekan pada butang New Message.
dan pilih stiker. Tekan simbol titik 3 dan pilih new emoji untuk mencipta emoji. Seterusnya, anda boleh membina watak yang anda inginkan mengikut kreativiti anda. So let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up. Dah siap. Anda boleh memilih pelbagai reaksi muka untuk merakam video watak dan perwatakan mengikut watak yang anda telah pilih. Okey, kalian pasti penasaran macam mana boleh menggunakan emoji dalam melaksanakan teknik monolog? Ataupun macam mana mereka nak bermonolog menggunakan emoji? Mari kita saksikan. Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Raiha. Saya merupakan pakar bedah di Pusat Rawatan Pantai Kasih. Saya merupakan isteri kepada Dr. Sadis dan ibu kepada arwah Rohayu. Saya mempunyai watak perwatakan yang tegas dengan pilihan hati dan pendirian saya. Saya juga dikatakan amanah dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan. Saya juga berperwatakan prihatin terhadap orang lain. Saya juga bersikap penyayang akan anak saya Rohayu yang tidak normal. Saya juga tabah menghadapi cabaran dan dugaan dalam kehidupan saya. Saya Dr. Sadis dan saya merupakan suami kepada Dr. Raiha dan ayah kepada arwah Rohayu. Saya merupakan pakar perundingan, pembedahan dan pakar bedah otak. Perwatakan saya ialah seorang yang tidak menerima takdir kerana saya menyuruh isteri menggugurkan kandungan kerana bayi yang akan dilahirkan tidak normal. Saya juga dikatakan seorang yang pemarah dan panas barang. Saya juga seorang yang mempentingkan status diri dan tidak mempunyai kasih sayang kerana saya bercadang untuk menghantar anak saya ke pusat rawatan kanak-kanak sindrom Down kerana tidak menerima anak yang cacat itu. Saya Felicia Lendosi. Saya merupakan jururawat yang bertugas di Pusat Rawatan Pantai Kasih. Perwatakan saya ialah seorang yang tidak bertanggungjawab kerana memasuki ruang farmasi Pusat Rawatan Pantai Kasih untuk mengambil ubat batuk secara diam-diam bagi mengurangkan tekanan yang saya hadapi. Saya mempunyai perwatakan yang tidak rasional dalam membuat keputusan dan saya sering bersikap kasar dan cepat marah. Saya juga bersikap keras hati kerana tidak mahu menerima nasihat daripada Dr. Raiha yang menegur saya kerana berkasar dengan Ibu Unong Sirong. Hai, saya Dr. Wang. Saya seorang yang tampan. Saya juga seorang doktor pakar bedah di Pusat Rawatan Pantai Kasih. Saya mempunyai perwatakan yang suka berfoya-foya walaupun sudah berumah tangga. Saya juga dikatakan seorang yang materialistik. Emak Unong Sirong, iaitu pesakit saya, pula gelarkan saya Doktor Mata Duitan kerana pentingkan keuntungan sahaja. Hai, nama saya Unong Sirong. Saya seorang gadis yang ceria dan aktif. Semenjak mempunyai masa tulang belakang ini, perwatakan saya mula berubah. Tapi saya seorang yang bercita-cita tinggi. Walaupun keluarga saya daripada golongan berpendapatan sederhana, namun saya bersyukur kerana saya mendapat beasiswa dan berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Oh, sebelum saya lupa, saya juga sudah meraih gelaran sarjana. Saya ayah kepada Dr. Raiha. Saya mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak, iaitu 2 lelaki dan seorang perempuan. Perwatakan saya ialah seorang yang tegas. Walaupun saya seorang doktor pakar bedah, saya tidak membenarkan Raiha turut ceburi bidang ini kerana ianya sia-sia dan buang masa. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.